Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Shalom dan salam sejahtera. Minggu ini adalah minggu yang ketiga dalam musim Tritunggal. Dan bacaan Injil untuk hari ini diambil dari Matius 10 ayat 40 hingga akhir. Kami akan baca satu ayat. Ayat 40. Sesiapa yang menyambutku juga. Dan sesiapa yang menyambutku, menyambut dia yang mengutusku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang maha tinggi dan maha kudus, kami serahkan pikiran kami ke bawah pimpinan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sesiapa yang menyambutmu, menyambutku juga. Ini satu cerita tentang seorang jemaah. Dia pun baru pindah dari negeri yang lain, dan baru dia ikut kebaktian di sebuah gereja yang dekat di rumah dia. Pada mula tak ada apa-apa masalah. Dia pun selalu pergi ke gereja dengan keluarga. Dan selepas beberapa bulan, ada orang yang datang jumpa dia. Dia kata, kawan, boleh kita pergi minum kopi? Dia bilang, okey lah, mari. Dan semasa mereka minum kopi itu, jemaah yang lama dari gereja itu, dia kata cakap tentang politik gereja. Dia kata, kamu ni baru. Kamu tak tahu apakah keadaan gereja kami ya. Ini pastor ini tak boleh pakai lah. Ini pastor ini tak boleh pakai lah. Mengapa tu jemaah baru tanya, mengapa kamu kata saya pun dah ikut kebaktian sini sekarang lebih dari 6 bulan. Kamu baru, kamu tak tahu. Ini kalau saya ni dah lama dah. Ini padri ayo ni pastor tak boleh pakai lah. Ini jemaah baru pun dia kata, apa dia cakap macam tu? Dia pun mula siasat lah. Dia kata, itu gereja ni memang macam tu lah. Mereka akan selepas 2-3 tahun, mereka akan minta supaya bishop pindah padri mereka ke gereja yang lain. Maksimum kalau seseorang padri boleh tinggal di gereja itu lebih dari 3 tahun, wah, itu satu kecapaian. Mereka akan berdoa. Mereka akan berdoa supaya Tuhan akan pindah padri dari gereja mereka. Sebab mereka kata, wah, ini padri tak ada visi. Bila dia kongsi firman Tuhan, pernah semua jemaah pernah macam nak tidur. Macam-macam mereka akan komplain lah kepada bishop dan dalam doa. Dan 2-3 tahun, padri tak akan kena pindah. Dan mereka akan berdoa, Tuhan hantarlah seorang hamba yang penuh dengan Roh Kudus. Setiap kali Tuhan hantar seorang hamba ke gereja itu, selepas 6 bulan mereka akan berdoa. Mereka akan bagi masalah kepada padri atau pastor dan berdoa, Tuhan pindahlah. Ini adalah satu kelemahan manusia. Yesus telah dihantar oleh Allah. Dan kita baca dalam Yohanes 1, Yesus telah datang kepada orang Yahudi supaya mereka boleh diselamatkan daripada dosa mereka. Siapa yang menyerah dia untuk disalib? Orang Yahudi. Tak sampai 3,5 tahun
mereka dah kata, ini orang dia selalu ajaran dia kita tak boleh terima. Mari kita membunuh dia. Ini memang adalah satu kelemahan. Dan bacaan hari ini, yang pertama, sesiapa yang menyambutku juga. Kita mesti ingat, setiap hamba adalah hamba Yesus. Mungkin ada beberapa orang mereka salah gunakan nama Yesus. Tapi yang biasa, bila seseorang menyerahkan kehidupan dia supaya dia boleh menjadi seorang pelayan, dia kata, Yesus, saya serahkan kehidupan saya. Gunakanlah saya, pakailah saya sebagai satu alat untuk membangkit kerajaan Tuhan. Supaya melalui pelayanan saya, ramai akan mendengar, ramai akan menerima berkat Tuhan. Ini bila mereka keluar dari sekolah Alkitab, biasalah 4 tahun mereka punya penuh dengan visi Mereka kata, selepas saya pergi keluar, apa yang saya nak buat untuk kemuliaan nama Tuhan. Nanti mereka selepas mereka ordain, tak sampai 2-3 tahun api dalam hati mereka semua pun sudah tak ada lagi. Sebab mula-mula, jemaah semua pernah, brother, Padri selamat datang. Kami nak bagi kesokongan. Puji Tuhan, Allah telah menghantar kamu ke gereja kami. Selama 2-3 tahun apa yang Padri dengar? Setiap kali mereka hanya cakap tentang kekurangan Padri, kelemahan Padri. Jarang ada orang yang memberi kesokongan. Jarang ada yang datang pagi, Padri, saya telah diberkati melalui pelayanan kamu. Jarang. Tapi nak kutuk, ramai tak payah cakap lah. Ramai yang suka nak kutuk seorang hamba. Ini kalau saya pernah dengar ibu bapa mereka, bila mereka marah, mereka kata, kamu ni anak bodoh ni. Setiap kali kamu panggil anak kamu bodoh, macam mana dia boleh jadi raja? Ada ibu bapa dia mereka bodoh. Macam itulah. Kalau setiap kali, kalau selalu kita kutuk hamba Tuhan, setiap kali kita hanya nak cakap tentang kelemahan, kekurangan, macam mana dia boleh jadi seorang yang berkat dalam kehidupan kita? Kalau kita tak menerima seorang hamba, apa yang Yesus kata, bila kita tak menerima seorang hamba, maksudnya kita tak menerima Yesus. Bukanlah hamba Tuhan. Ini bukan seorang pastor yang kata, saya nak pergi ke gereja St. Christopher, St. Thomas, St. Luke. Bukan seorang pastor yang pilih di mana dia nak buat pelayanan. Tuhan Yesus yang memanggil. Dan bila seorang hamba Tuhan dan seorang padri serahkan kehidupan dia, dia kata, Tuhan, saya sedia untuk dihantar oleh Tuhan ke mana-mana saja. Tak kisah ke mana, saya akan pergi sebab saya adalah hamba Tuhan. Kita mau tanya diri sendiri, adakah kita menerima seorang hamba Tuhan sebab dia adalah hamba Tuhan? Adakah kita memberi kesokongan? Adakah kita menggalakkan? Adakah kita kata, pastor jangan risau, kami berdoa untuk kamu. Bukan akan,
Kami berdoa untuk kamu setiap hari. Saya pernah di beberapa gereja, setiap minggu mereka akan berdoa untuk padri dan keluarga. Dan juga ada beberapa gereja langsung mereka tak akan berdoa untuk padri dan keluarga. Langsung. Mereka akan berdoa untuk Presiden Trump. Mereka akan berdoa untuk Rusia. Mereka akan berdoa untuk COVID-19. Mereka akan berdoa untuk dengue. Mereka akan berdoa untuk seluruh dunia kecuali padri mereka. Macam mana padri boleh dikuatkan dalam pelayanan dia? Mereka akan berdoa untuk padri A, padri B, padri C, kecuali padri mereka sendiri. Berdoalah untuk padri kamu. Jangan terparit, saya akan bukan. Kita mesti berdoa. Kekuatan padri dalam pelayanan dia tergantung kepada Yesus dan dalam doa kamu. Bila kamu rajin dan kamu bersungguh-sungguh berdoa untuk seorang hamba, kita boleh lihat kuasa Yesus dalam kehidupan pelayanan seorang padri. Itu yang Yesus kata ini. Sesiapa yang menyambutmu, sesiapa yang menyambutmu, menyambutku juga. Bila kamu menyambut seorang padri, tak ada padri yang tak ada kelemahan. Ada tak? Ini bukan satu alasan, tapi saya tahu tak ada padri yang tak ada kelemahan. Tapi mereka nak menjadi hamba. Mereka nak buat apa yang mereka boleh buat untuk kebangkitan kerajaan Tuhan. Dan bila sebagai jemaah kita bekerja bersama seorang pastor atau padri, gereja itu mesti akan bangkit. Tapi kalau kita hanya nak kutuk seorang hamba Tuhan, bila sesuatu gereja berpecah belah, kita akan hilang berkat Tuhan. Ini kalau kita baca dalam Keluaran 16. Ini orang Israel. Mari akan baca Keluaran 16 ayat 2. Akan tetapi seluruh jemaah orang Israel bersungguh-sungguh terhadap Musa dan Harun di gurun itu. Semua bersungguh-sungguh terhadap Musa dan Aaron. Bukan sekali. Kalau kamu baca Keluaran, tetap beberapa kali mereka bersungguh-sungguh sampai mereka nak merejam Musa dan Aaron dengan batu. Sempat mereka nak membunuh. Walaupun mereka tahu Musa dan adalah seorang hamba Tuhan. Sebab mereka tak ada makanan. Sebab mereka tak dapat apa yang mereka nak. Mereka bersungguh-sungguh. Adakah kamu bersungguh-sungguh terhadap hamba Tuhan? Bukan kata, ini apa padri hari ini bukan. Ini padri nak ajar sesuatu. Bukan sebab saya di sini kita jangan bersungguh-sungguh. Bila kamu bersungguh-sungguh terhadap seorang hamba Tuhan, kamu akan hilang berkat Tuhan. Kamu akan hilang kekuatan Tuhan. Kita mesti belajar untuk bekerja sama dengan seorang hamba Tuhan. Itu yang hari nak ulang sekali lagi. Ini adalah apa yang Yesus ajar murid-muridnya. Kata ni sesiapa yang menyambutmu, menyambutku juga. Bila kita menyambut seorang hamba dengan hati yang bersukacita, bila kita bagi kesokongan dengan penuh hati, maksudnya kita menyambut Yesus Kristus.
Bila kita bersungguh-sungguh terhadap seorang hamba, kamu juga bersungguh-sungguh terhadap Tuhan Allah yang telah memanggil dan hantar hamba ke sesuatu gereja. Dan ayat yang ke 41. Sesiapa yang menyambut seorang pesuruh Allah kerana dia pesuruh Allah akan menerima ganjaran seorang pesuruh Allah. Tengok, ini adalah ajaran Yesus. Bila kamu menyambut, dia kata ni sesiapa yang menyambut seorang pesuruh Allah, tak kisah dia seorang nabi kah, seorang padri kah, seorang evangelis kah, bila kita menerima mereka, bila kita memberi mereka satu cawan kopi pun, sebab dia adalah seorang hamba Tuhan. Kita baca di ayat yang ke 42, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sesiapa yang memberikan minuman walau hanya secawan air sejuk kepada seorang muridku, hanya segelas cawan air sejuk, yang paling rendah pun kerana dia muridku, pasti akan dapat ganjarannya. Ini adalah perkataan Yesus. Bila kita menghormati seseorang hamba Tuhan, bila kita jadi berkat kepada mereka, bukan saja mereka jadi berkat kepada kita, kita mesti belajar macam mana kita boleh jadi berkat, macam mana kita boleh bagi sokongan, macam mana kita boleh tolong. Bila kita belajar untuk bekerja bersama, kita akan menerima ganjaran. Kamu akan menerima ganjaran Tuhan. Ini di banyak gereja yang macam Fahri kongsikan. Mereka memang tak boleh kerja dengan mana-mana satu padri pun. 6 bulan, 1 bulan mereka dah mula bersungguh-sungguh. Saya percaya di beberapa gereja, walau kita hantar Yesus pun sebagai pastor mereka akan halau Yesus dari gereja mereka. Sebab mereka memang degil. Mereka bukan tunggu untuk seorang hamba Tuhan. Mereka hanya tunggu untuk seorang menjadi hamba mereka. Seorang yang akan membuat apa yang mereka suruh dia buat, bukan apa Tuhan suruh dia buat. Bila seseorang hamba membuat apa yang Tuhan suruh dia buat, mereka kata, kami kamu ini pastor atau padri. Sebab dia tak nak dengar. Yesus mana nak dengar tu pemimpin masa dia, semasa dia hidup di dunia ni. Mana dia ada dengar tu dengar tu Farisi atau Sadusi. Dia hanya dengar suara Allah. Mereka pun telah menyalibkan Yesus. Saya hanya nak minta sesuatu. Bukan sebab padri ada di sini. Saya berharap mungkin kamu dari gereja yang lain, kamu mungkin dengar perkongsian ini. Saya berharap kamu akan jadi satu alat dalam tangan Tuhan, supaya kamu akan menggalakkan seorang hamba Tuhan. Tak kisah di mana-mana satu gereja, kamu akan menjadi satu alat supaya Tuhan boleh menggunakan kamu untuk menggalakkan hamba Tuhan. Supaya Tuhan boleh menggunakan kamu sebagai satu alat supaya kamu akan menjadi satu kekuatan, berkat kepada hamba Tuhan, supaya dia atau mereka akan bekerja bersungguh-sungguh. Dan mereka tahu ada orang yang telah menerima saya sebagai hamba Tuhan. Mereka sedang berdoa untuk saya. Mereka bersedia untuk bekerja bersama saya untuk kebangkitan kerajaan Tuhan. Ajaran minggu ini ialah hormatilah seorang hamba Tuhan. Menerimalah seorang hamba Tuhan sebab dia adalah hamba Tuhan. Jangan jadi halangan. Jangan bersungguh-sungguh. Bila kamu bersungguh-sungguh, itu adalah satu dosa. Dan Tuhan mesti akan menghukum kamu. Kalau kamu menjadi satu alat supaya dengan perkataan,
melalui kehidupan kamu. Bila kamu menjadi seorang yang seorang kekuatan, kamu selalu sokong seorang hamba Tuhan, Tuhan akan memberkati kamu seperti yang dijanji oleh Yesus. Dalam Matius 10 ayat 40 hingga akhir. Baca sekali lagi. Matius 10 ayat 40 hingga akhir. Mari akan baca. Sesiapa yang menyambutmu, menyambutku juga. Dan sesiapa yang menyambutku, menyambut dia yang mengutusku. Sesiapa yang menyambut seseorang pesuruh Allah kerana dia pesuruh Allah, akan menerima ganjaran seorang pesuruh Allah. Sesiapa yang menyambut orang yang benar kerana dia seorang yang benar, akan menerima ganjaran seorang yang benar. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sesiapa yang memberikan minum walau hanya secawan air sejuk kepada seorang muridku yang paling rendah pun kerana dia muridku, pasti akan mendapat ganjarannya. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin.